Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua panel-panel dan peserta-peserta di dalam Second International Conference on Social Science, Innovation, Technical and Vocational Education 2023. Saya Nur Dasrina Syukria binti Abdul Syukur dari Politeknik Kuching Sarawak. Hari ini saya akan membentangkan satu kajian tindakan saya sendiri bagi yang bertajuk Strategi Menambah Baik Pembelajaran bagi Kursus Perekonomian Kewangan di Jabatan Perdagangan Politeknik Kuching Sarawak. Paper ID saya adalah 0635-306. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelajar perekonomian merupakan harapan dan aset penting dalam menentukan masa depan ekonomi sesebuah negara. Tugas sebagai seorang pelajar perekonomian bukanlah tugas yang boleh dipandang remeh. Tanggungjawab yang dipikul oleh mereka amatlah berat kerana mereka merupakan perintis kepada kemajuan ekonomi negara. Namun, apa yang dialami oleh pelajar ini tidak mudah difahami oleh golongan yang lebih dewasa. Di dalam diri pelajar ataupun pada peringkat umur remaja, mereka sebenarnya tidak sedang mengalami ketidakseimbangan emosi atau gangguan perasaan. Maka selaras dengan itu, satu kajian telah dibuat mengenai strategi menambah baik pembelajaran bagi kursus perekonomian kewangan. Tanpa melengahkan masa, izinkan saya menyatakan bahawa kandungan pembentangan saya dibahagikan pada 5 bahagian, iaitu pendahuluan, sorotan kajian, metodologi, analisis dapatan dan rumusan dan kesimpulan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kursus perekonomian kewangan merupakan kursus yang dianggap sukar dalam kalangan semua pelajar, khusus kepada pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Kuching Sarawak. Kesukaran ini jelas apabila latihan berkaitan dengan penyata pendudukan kewangan ataupun statement of financial position selalu tidak seimbang dan pelajar tidak dapat menjawab dengan betul. Terdapat segelintir pelajar yang kadang-kadang dapat menjawab dengan salah dan tidak mampu membuat penyata kewangan dengan baik kerana asas mereka lemah. Berdasarkan pada Rajah 1, dibuktikan bahawa terdapat sebahagian pelajar menghadapi masalah kefahaman terhadap soalan. Mereka bukan tidak memahami apa yang diajar oleh para pensyarah, tetapi sukar memahami kehendak soalan. Apabila soalan diubah sedikit sahaja, mereka tidak mampu menjawab dengan baik. Ini dapat dilihat sebahagian pelajar lebih suka menghafaz jawapan daripada memahami kehendak soalan. Selain itu, pelajar tidak pandai membahagikan masa untuk belajar perekonomian kewangan di dalam masa 4 jam seminggu yang diperuntukkan di dalam jadual waktu, dan dinyatakan bahawa 4 jam seminggu adalah tidak mencukupi. Pembelajaran sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan menambahkan pengetahuan atau mengingat semula apa yang telah dipelajari, tetapi juga berkaitan dengan kefahaman, prinsip-prinsip dan konsep-konsep asas yang boleh diaplikasikan pada situasi dunia sebenar. Terdapat juga segelintir pelajar yang menyatakan bahawa soalan latihan perekonomian kewangan yang diberikan adalah tidak mencukupi, menyebabkan mereka gagal mendapat markah tinggi di dalam peperiksaan, kurang berminat pada kursus ini dan seterusnya berputus asa. Senario ini mendatangkan persoalan sejauh mana keadaan ini perlu dipandang serius kerana perekonomian kewangan adalah sangat penting bagi mereka yang bergelar belajar di bidang akuntansi. Sehubungan dengan itu, adalah amat penting bagi Jabatan Perdagangan Politeknik Kuching Sarawak mengetahui strategi dalam menambah baik pembelajaran dalam kursus perekonomian kewangan. Objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti strategi yang disukai oleh pelajar sebagai menambah baik pembelajaran dalam kursus perekonomian kewangan, khususnya di Jabatan Perdagangan Politeknik Kuching Sarawak. Kajian ini adalah penting bagi pelajar dan juga pensyarah sama-sama dapat memperbaiki kelemahan dan kekurangan masing-masing semasa proses pengajaran dan pembelajaran bertepatan dan bersesuaian dengan gaya pembelajaran pelajar, memandangkan kursus perekonomian merupakan kursus yang paling banyak diambil oleh pelajar diploma akuntansi. Daripada jadual di sini kita dapat melihat perekonomian terbahagi pada sub bidang perekonomian kewangan, perekonomian kos dan pengurusan,
Percukaian dan Pengauditan. Dapat dilihat di sini. Khusus Financial Accounting iaitu perekonomian kewangan, terdapat 6 khusus yang perlu diambil oleh pelajar daripada semester 1 sehinggalah semester 5, termasuk dengan Computerized Accountancy yang menguji sebahagian penuh berkaitan dengan perekonomian kewangan. Manakala bagi perekonomian kos, Management Accounting, percukaian or taxation, pengauditan or auditing hanya ada 2 khusus sahaja yang perlu diambil sepanjang pelajar berada di Jabatan Perdagangan atau bergelar pelajar Diploma Accountancy Politeknik Kuching Sarawak. Sehubungan dengan itu adalah amat penting khusus perekonomian kewangan bagi setiap pelajar Diploma Accountancy. Okay, kita teruskan dengan sorotan kajian. Khusus perekonomian kewangan merupakan khusus yang dianggap sukar, dinyatakan oleh Ishak 2008, Jamaluddin 2016 dan Ruzi 2021. Manakala Tono, Hassan dan Ali 2017 menyatakan bahawa ramai pelajar sukar memahami khusus ini, terutamanya dari segi konsep perekonomian kewangan yang dianggap rumit, disokong dengan dapatan daripada Nias Ahmad 2010 dan Ruzi 2021 di mana ramai pelajar gagal dalam khusus ini di peringkat permulaan. Perekonomian kewangan dianggap sukar oleh pelajar-pelajar yang lemah dalam akademik dan dalam pengiraan, dinyatakan oleh Habidi 2021. Di sini dapat dilihat bahawa amat penting bagi seorang pensyarah menarik minat pelajar dalam memahami khusus perekonomian kewangan yang dianggap adalah susah. Beberapa kajian terdahulu juga menyatakan pelbagai strategi untuk memperbaiki masalah pembelajaran perekonomian. Zainal 2017, Mahidin dan Osman 2020. Antara strategi yang dicadangkan adalah melalui permainan dan juga do, reflect, think and apply. Pensyarah merupakan faktor utama yang menyumbang pada pencapaian akademik pelajar yang cemerlang, dinyatakan oleh Yi 2015. Metodologi kajian ini, instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik yang diedarkan pada pelajar yang semester 3, 4 dan 5 secara rawak yang kerana mereka telah mengambil 2 khusus perekonomian kewangan sepanjang pengajian mereka di sini. Hasil dapatan dianalisis dengan menggunakan Google Form tersebut. Daripada analisis, kita mendapat 120 responden di mana bilangan pelajar perempuan adalah 80.8%, manakala pelajar lelaki adalah 19.2%. HPNM yang dapat dilihat di sini, hampir ramai pelajar yang mendapat bilangan HPNM di antara 3.00 hingga 3.49 iaitu 37.5%. Manakala 36.7% adalah HPNM 2.50 sehingga 2.99 dan diikuti dengan HPNM yang melebihi 3.5 dan selebihnya adalah di antara 2.00 sehingga 2.49. Subkhusus perekonomian yang dianggap paling penting dalam program accountancy, hampir semua pelajar 75% menyatakan bahawa perekonomian kewangan adalah subkhusus perekonomian yang paling penting, diikuti dengan pengauditan, management cost dan juga percukaian. Maksud di sini pelajar memang mengetahui bahawa sub bidang perekonomian kewangan adalah yang paling penting sebagai pelajar accountancy. Strategi menambah baik pembelajaran perekonomian kewangan. Hasil dapatan kajian 92 pelajar ataupun 76.7% menyatakan bahawa pensyarah perlu mempelbagaikan situasi soalan, diikuti dengan menambahkan sekurang-kurangnya 5 jam seminggu untuk khusus perekonomian kewangan dan memastikan setiap topik mempunyai 10 soalan latihan. Manakala daripada jadual di sini pun kita dapat melihat bahawa menambah sekurang-kurangnya 5 jam seminggu untuk khusus perekonomian, ramai pelajar menyatakan sangat setuju. Memastikan setiap topik mempunyai 10 soalan latihan, juga ramai pelajar bersetuju, dan mempelbagaikan situasi soalan juga ramai pelajar yang setuju iaitu 80%. Ini adalah yang paling tinggi.
Rumusan dan kesimpulan. Secara rumusannya, kaedah mempelbagaikan situasi soalan dipilih sebagai strategi yang utama dan perlu dilaksanakan. Majoriti juga bersetuju 80 pelajar dengan cadangan tersebut adalah efektif. Cadangan-cadangan lain yang diberikan oleh pelajar adalah memberikan contoh soalan dan jawapan secara terperinci, memberikan nota ringkas, kerap mengadakan aktiviti berkumpulan, membuat mini quiz sebelum atau selepas satu topik, memberi nota yang senang difahami, nota ringkas atau contoh di papan putih dengan lebih terperinci agar pelajar lebih memahami setiap topik di dalam silibus. Kesimpulan di sini, para pensyarah perlu memperbanyakkan teknik semasa proses pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan minat pelajar terhadap sesuatu khusus, terutamanya dalam kursus yang sukar seperti kursus perekonomian kewangan. Kajian ini diharapkan dapat meningkatkan lagi kefahaman pensyarah, terutamanya saya sendiri, mengenai gaya dan kaedah pengajaran pelajar di Politeknik Kuching Sarawak agar keputusan dalam perekonomian kewangan bagi pelajar diploma akuntansi lebih baik. Itu sahaja dapatan kajian tindakan yang telah saya laksanakan. Berikut adalah senarai-senarai rujukan. Sekian, terima kasih. Semoga semua peserta-peserta mendapat keberkatan di dalam majlis ilmu. Sekian, terima kasih.